السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi bincangkan ayat 70 hingga 72 dari surah Yusuf. Tolong buka jilid yang keempat, muka surat 602. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhi. Thumma adhana mu'adhdhinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Qalu wa aqbalu 'alayhim madha tafqidun. Qalu nafqidu suwa'al maliki wa liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Maka tak kala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf memasukkan piala tempat minuman ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyeru, "Wahai kafilah, sungguh kamu adalah orang-orang yang mencuri." Mereka menjawab sambil menghadap pada penyeru-penyeru itu, barang apakah yang hilang daripada kamu?" Penyeru-penyeru itu menjawab, "Kami kehilangan piala sukatan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperolehi bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." Jadi kita telah pun lihat di sini ada satu bentuk hilah. Ini dipanggil sebagai hiyal asyariyah. Dalam tafsir Kasyaf menerangkan kepada kita bahawa di sini merupakan perkara yang hukumnya adalah harus halal kerana ia merupakan perintah daripada Allah SWT. Macamlah kisah tentang yang kita baca dalam surah Al-Kahfi, bila Nabi Musa AS belajar daripada Abdul Salih, sama dia merupakan Khidir ataupun yang lain, seorang yang Allah berikan kepadanya wa'allamnah min laduna ilma itu. Lalu diceritakan wa amal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayurhiqahuma tughyana wa kufra. Aku membunuh budak lelaki itu sedangkan dia masih kecil dan mempunyai ayah ibu, kerana Allah SWT merintahkan aku buat demikian kerana ayah ibunya orang saleh. Budak ini kalau dia membesar nanti dia akan mendatangkan masalah kepada ayah ibunya, perkara-perkara yang membawa kepada keburukan dan kekufuran. Maka perintah itu dikenakan oleh Allah kepadaku. Jadi apa yang diberikan oleh Allah kepada seorang Nabi, putusan, ketetapan, itu tidak boleh dipertikaikan oleh sesiapa pun. Maka demikianlah dalam bentuk hiyal syariah yang telah pun dikenakan oleh Allah SWT, tak perintah untuk Nabi Yusuf AS letakkan piala ataupun bekas sukatan itu dalam karung milik Binyamin adik kepada Nabi Yusuf AS. Jadi ini yutawassalu biha ila masalihim wa manafi' diniyah. Sama juga dengan Allah menceritakan dalam surah Sa'ad ayat ke-44, wa khuz bi yadika dhi'fa liyatakhallas min jaladiha wala yahnath. Ini dalam kisah berkaitan dengan Nabi Allah SWT, iaitu dalam berkaitan dengan peristiwa yang berlaku kepada Ayub AS bila baginda bernazar untuk memukul isterinya kerana isterinya itu berkata satu perkara tak kala baginda diuji dengan penyakit. Maka Allah telah merintahkan Nabi yang mulia ini supaya mengumpulkan jerami, satu ikatan yang mengandungi 100 jerami dalam satu ikatan itu, maka dipukul dengannya isteri itu untuk lepas daripada sumpah bertujuan untuk memukul isteri sebanyak 100 kali. Ini perintah daripada Allah SWT. Kalau tidak, wanita itu, isteri itu kena disebat sebanyak 100 kali atas nazarnya. Tapi sekarang Allah telah memberi jalan keluar untuk menjalankan nazar itu, iaitu dengan mengikat sekumpulan jerami sebanyak 100 tangkai lalu dipukul dengannya isteri itu, maka lepas dia daripada hukuman nazar untuk memukul isteri itu, kafarahnya. Maka begitu juga dalam kes melibatkan Nabi Ibrahim AS, seperti disebut dalam tafsir Kasyaf, ini juga merupakan hiyal syariah. Sebahagian daripada hiyal syariah yang dibenarkan ketika Nabi Ibrahim AS ditanya oleh Maharaja Mesir yang zalim itu, siapa ini? Merujuk kepada Sarah. Sarah merupakan seorang wanita yang jelita, seperti yang telah saya uraikan kepada tuan-tuan. Maka Nabi Ibrahim ingin melepaskan dirinya daripada kejahatan itu, kejahatan si raja. Maka kata baginda, hiya ukhti, ini adalah litaslam min yadil kafir. Nabi Ibrahim mengatakan ini saudara saya, kakak ke ataupun adik ke, sedangkan itu isterinya. Memang isteri itu merupakan saudara kita, saudara seibu seayah daripada datuk kita Nabi Adam AS dan Hawa. Maka mengatakan demikian merupakan hilah syariah yang kalau baginda tidak menyebut seperti itu, maka akan dibunuh oleh maharaja yang ingin mengambil Sarah, merampas Sarah itu daripadanya. Maka ulasan dalam Al-Kasyaf, wa masyara'i kulluha illa masalih wa turuq ila takhallus min al-wuqu' fil mafasid. وقد علم الله تعالى في هذه الحيلة وقد علم الله تعالى في هذه الهيلة ataupun علم الله تعالى
fa'ala fi hadhihi al-hila allati laqanaha Yusuf masalih azimah faja'alha. Ini merupakan satu salaman wa dhari'atan ilaiha. Ini merupakan satu perkara yang Allah jadikan untuk nabi-nabinya, bahkan orang beriman, sebagai jalan keluar daripada musibah yang boleh menimpa mereka. Samalah macam hilah ini juga, ataupun kebijaksanaan ini seperti ada pada seorang sahabat. Tuan-tuan kenal tak sahabat namanya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu? Ini merupakan antara sahabat yang sangat genius. Ada 4 orang yang sangat bijak di kalangan sahabat Nabi, yang mereka ni merupakan pakar perunding. Seorang daripadanya adalah Mughirah bin Syu'bah. 3 orang lagi siapa tuan-tuan? Ziyad bin Abi, lagi Muawiyah bin Abi Sufyan, lagi Amr bin Al-As. Ini 4 orang dipanggil Duhatul Arab. Duha ni makna dahin Duhatil Arab, orang bijak. Kalau apa-apa perkara penting, mengutuskan salah seorang dari 4 orang ini, selesai masalah. Dalam Syiar Al-Alamin Nubala menceritakan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu telah pun mengutus Mughirah bin Syu'bah ni untuk menjadi amil. Amil ni jadi apa? Jadi gubernur di Bahrain. Di Bahrain ni penduduknya, businessman yang ada di sana sebahagiannya merupakan orang yang berminda bisnes dan tak suka kepada Mughirah, kerana Mughirah ni memang seorang yang bijak dan mampu untuk mencatur dan plan perkara di sana, tapi tak disenangi oleh sebahagian penduduk Bahrain. Maka mereka telah pun membuat satu konspirasi. Tahu tuan-tuan apa konspirasi? Mereka telah pun yajma'una mi'ata alfin. Mereka telah pun mengumpulkan 100,000 dinar dan bawa wang itu pergi kepada Umar. Diutuskan seseorang di kalangan mereka, lalu berkata kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni mendengar rintihan rakyatnya. Maka datang golongan di Bahrain ini, sekelompok orang pada Bahrain ini, untuk mengadu pada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. Berkata, innal Mughirah ikhtana hadha. Berkata pada Sayyidina Umar, ni apa yang Sayyidina Umar lantik, Mughirah ni merupakan seorang pengkhianat. Dia telah pun mengambil komisen daripada semua perniagaan yang ada di Bahrain. Sebagai bukti ni, kami ada bukti orang ni adalah trustee dia, menyimpan duit untuk pihak dia. Ni ada 100,000 dinar dia pegang. Ni buktinya. Sayyidina Umar telah pun menunjukkan jawatan Mughirah dan memanggilnya datang pulang ke Madinah. Maka Sayyidina Umar bertanya pada Mughirah. Ni saya cerita pada tuan-tuan, ni orang yang smart, yang bijak dalam hilah yang dibenarkan oleh syarak. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu telah memanggil Mughirah dan bertanya kepadanya, aku nak pastikan ada berapa report telah sampai kepada aku tentang pelakuan kau ketika memimpin Bahrain. Iaitu kau mengambil komisen, mengambil kesempatan atas kedudukanmu. Kamu kan dah kaya, buat apa kamu berniaga lagi? Kan itu tanggungjawab yang aku berikan. Memang Mughirah ni asal-usulnya kaya tuan-tuan, keluarganya kaya. Maka Sayyidina Umar telah pun membuktikan kepada Mughirah bahawa ini ada jumlah wang. Terbukti kamu menyimpan wang ini pada seorang dan dia datang sini untuk mengadu dengan bukti yang dikemukakan. Jawapan Mughirah tuan-tuan, kazab aslahakallah, inama kana mi'atai alf. Dia bohong wahai Sayyidina Umar. Semoga Allah memperbaiki keadaan Tuan Amirul Mukminin. Ni usul orang Arab katalah aslahakallah. Sungguhnya yang saya simpan kat dia bukan 100, ada 200,000 dirham, 200,000 dinar, bukan 100,000. Maka terkejutlah orang itu tuan-tuan. Dia nak perangkap Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi yang terkemuka ni, mikibari sahabat, antara sahabat Nabi sayang kepadanya tuan-tuan. Mughirah ni bijak orangnya. Maka dia telah pun bila orang tu frame dia lebih bijak lagi. Mughirah berkata pada Sayyidina Umar, bukan 100,000 dinar saya bagi dia simpan, sebenarnya ada 200,000 dinar. Apa nak jawab tuan-tuan? Bukan senang nak dapat 100,000 macam kita 1 juta. Maka Sayyidina Umar kata radhiyallahu anhu, panggil orang itu, kau bohong ya? Sebenarnya dia simpan kau 200,000, mana lagi 100,000? Maka orang itu tak ada hilah, tak dapat nak buat apa-apa, melainkan kena berkata, minta maaf lah, ini sebenarnya kami yang khianat pada Mughirah, dia tak buat salah pun, kami yang tak suka dengan cara dia, kami telah buat konspirasi untuk menjatuhkan dia, maka tiba-tiba dia yang menjatuhkan kami. Tuan-tuan, Sayyidina Umar tanya pada Mughirah, tadi kamu kata pada aku kamu simpan pada 200,000, rupanya tidak ada, kenapa kamu buat begini? Kata Sayyidina Umar. Bijak nak cerita Mughirah ni tuan-tuan, dalam hilah dia ni, bentuk-bentuk hilah yang akan menyelamatkan seorang muslim, saya cerita pada tuan-tuan untuk mempertahankan diri dan sebagainya. Maka jawapan Mughirah, al-khabithu kadzdzaba alai fa ahbabtu an ukhziyah. Jawapan Mughirah dengar baik tuan. Ini khabith ni seorang yang jahat, seorang yang keji, seorang yang buruk, perangai jelek sikapnya. Dia nak mengenakan saya wahai Sayyidina Umar. Maka saya nak hina dia. Tengok tuan-tuan dulu saya. Dan dalam sejarah Islam banyak manusia yang memiliki kebijaksanaan dan mereka ni diberikan hikmah oleh Allah SWT. Kadang-kadang hikmah itu dalam bentuk hilah yang telah kita tengok apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf AS dalam strategi
Nabi baginda diperintahkan oleh Allah untuk memasukkan piala ni tadi atau bekas minuman ni tadi kepada bekas sukatan raja ini yang pernah digunakan sebagai bekas minuman itu ke dalam beg karung Yusuf, adik kepada Yusuf ini iaitu Binyamin, masukkan dalam karung Binyamin dengan tujuan untuk menahannya, dan di situ adalah perintah daripada Allah SWT. Dan saya telah terangkan dalam tafsir Razi bahawa tindakan Nabi Yusuf itu adalah mempunyai alasan tertentu, kerana itu perintah daripada Allah, bukan sebenarnya dilakukan untuk menambah kesedihan Yakub yang sedang menunggu sehingga menyebabkan baginda, kita akan lihat dalam ayat berikut, menangis sampai buta matanya. Tapi ada penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan oleh Syekhul Islam Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya bertajuk Tafsir Mafatihul Ghaib Tafsir Kabir itu. Jadi dalam ayat ini juga terperhatikan penggunaan dua kali. Sekali guna perkataan siqayah, sekali disebut perkataan suwa'. Mula-mula falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhi. Kemudian qalu nafqidu suwa'al. Apa beza siqayah dengan suwa'? Agaknya siqayah ni berarti tempat minum. Perkataan saka, sin qaf ya yang tidak bertitik itu berarti tempat minum. Suqya, siqayah tentulah tempat minum yang asal usulnya milik raja ini, tentulah dibuat daripada satu benda yang berharga, yang mahal. Jadi Yusuf AS menggunakannya sebagai takaran untuk mengisyaratkan betapa sukar, betapa sulit kerja tersebut untuk memastikan dia dilakukan dengan teliti. Jadi perkataan yang digunakan oleh orang yang tahu nilai itu dipanggil sebagai suwa'. Tetapi mungkin tidak diketahui oleh saudara-saudara Nabi Yusuf ini, jadi mereka hanya memanggilnya sebagai alat untuk menakar saja, takaran, dipanggil sebagai suwa'. Tapi kalau di sisi orang yang tahu, pembantu-pembantu Nabi Yusuf umpamanya, Nabi Yusuf mereka panggil sebagai siqayah, kerana asal usul benda takaran itu, benda sukatan itu merupakan alat minum raja, tentulah ia mahal, tentulah ia berharga. Jadi tidak mustahil yang mereka maksud dengan raja itu adalah Yusuf AS sebagai penghormatan kepadanya. Nafqidu suwa'al malik, kami kehilangan bekas minuman ataupun takaran yang digunakan yang merujuk kepada raja. Macamlah kita menyebut perkataan contohnya kereta raja, jalan di raja, bandar di raja, bagi menaik tarafkan sesuatu itu untuk menunjukkan kepada kemuliaan kedudukan Nabi Yusuf AS ini. Jadi suwa' maksudnya alat ukur, siqayah maknanya bekas minuman. Jadi dengan demikian dia berfungsi sebagai alat minum dan sekaligus merupakan alat sukatan kuantiti gandum yang nak diberikan kepada mereka yang memerlukan. Jadi ayat-ayat di atas sekali lagi menggunakan bentuk jamak, dan di hujungnya saya telah terangkan kepada tuan-tuan wa ana bihi za'im, ini merujuk kepada bentuk tunggal, zikru takhsis ba'da ta'mim. Ini dari sudut pendekatan balaghatul Quran, dan maksud yang terkandung di situ adalah ramai-ramai pergi memberkas, pergi mengejar kafilah itu, tapi yang membuat arahan seorang sahaja, iaitu ketua mereka yang mengatakan wa ana bihi za'im. Jadi mengisyaratkan bahawa yang berbicara hanya seorang sahaja, pemimpin rombongan yang mengejar kafilah anak-anak Nabi Yaqub AS itu, dan bila dia bercakap yang lain menyetujuinya, mengiyakannya. Baik, muslim-muslimat hati dan dikasihi. Kemudian kita pergi pada ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard wa ma kunna sariqin. Kemudian mereka pun menjawab, saudara-saudara Yusuf AS menjawab, demi Allah, sungguhnya kamu mengetahui bahawa kami datang tidak untuk buat kerosakan di negeri ini, dan kami bukanlah pencuri. Ini adalah jawapan selepas mereka diberkas dan ditahan, dan sekarang akan berlaku pemeriksaan taftish kepada mereka terhadap tuduhan kehilangan benda itu mungkin ada dalam karung ataupun guni ataupun beg seseorang dari mereka. Maka sekarang sebelum perkara itu dilakukan, mereka berusaha untuk mempertahankan diri. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita akan jelaskan di sini bagaimana proses perkara itu berlaku untuk mengelakkan sebarang syak wasangka, apakah tindakan dilakukan terhadap mereka ini dalam taftish, dalam pemeriksaan tersebut, dan apa hikmah di sebaliknya. Penjelasan dikemukakan para ulama tafsir. Dan saya juga nak kaitkan dengan perkataan ihsan yang saya sebut sebelum ini tentang seorang raja yang ada di Turki yang begitu zalim, tapi dapat ditawan hatinya oleh muftinya yang sangat mulia itu. Kisah ini penting kerana perkataan ihsan berulang lagi dalam episod berikutnya yang akan saya terangkan kepada tuan-tuan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.